tanda-tanda Lailatul Qadar. Sama ada sebelum, ketika, selepas. Baik, tanda Lailatul Qadar ni Tuan Syed dan sedang penonton sekalian. Kalau berdasarkan pada hadis dan asal ada 4 tanda. Dan berdasarkan kepada pengalaman ahli ibadat mungkin melebih 10, 12 tanda. Ada pun 4 tanda yang utama disebut dalam hadis. Antara hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bila Nabi SAW menyatakan, ni ada hadis menyebut tentang sutu'us syams duna ashiha fil yaumil ladzi yali lailatul qadr. Iaitu terbitnya matahari tanpa bahang panas. Matahari tadi muncul pada hari siang Lailatul Qadar. Malam tadi Lailatul Qadar kan? Esok tadi matahari tidak punya kepanasan. Dalam hadis Nabi sebut apa? Ayatu dzalika an tatlu asy-syams fi sabihatiha mislu tasti la syu'a laha hatta tartafi. Tandanya ialah matahari keluar pada pagi itu mislu tast atau tis, artinya dia keluar macam sekeping itu. Tanpa ada bahang. Tak ada bahang kepanasan. Pada pagi tadi. Hatta tertampik sehingga dia naik tinggi menuju waktu zuhur. Itu tanda pertama, matahari tak keluar cahaya. Yang kedua, berdasarkan kepada asar daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Ibn Abbas, pada malam itu yatamayyazul jawu fi lailatul qadr, iaitu iklim pada malam itu lain sikit. Kita katakan udara sejuk. Tak sejuk sangat, tak panas sangat. Nyaman. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata Lailatul Qadr lailatun samihatun taliqatun la harratun wala baridatun tusbihu syams sabihatiha dha'ifatal hamra. Maksudnya ialah malam Lailatul Qadar ialah malam yang samihat taliqah, tenang, nyaman. La harratun tak panas, wala baridatun tak sejuk. Tusbihu syams, matahari keluar pada pagi itu sabihatiha, pagi. Nilainya pagi kena tengok. Sabihatiha dha'ifatal hamra, lemah warna merahnya, yakni kurang kepanasannya. Tak macam biasa. Dan yang ketiga ialah lailatun safiyatun hadiatun. Malam tu tenang. Tadi udaranya nyaman. Tak panas, tak sejuk. Ini berdasarkan kepada asar daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala, sahabat Rasulullah. Dia berkata, amaratu lailatul qadr anna safiyatun baljatun kana fiha qamarun sati'an sakinatan sajiyatan. Kata beliau, panjang ucapan saya ringkaskan. Tenang. Tak keluar. Yang terakhir tadi. Baik. Ulang. Malam tadi ialah malam yang tenang. Kita tengok. Takut ada call masuk. Kita off dulu sekejap. Lupa nak off tuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah tak off. Baik. Malam tadi ialah lailatun safiyatun hadiatun. Malam yang tenang. Malam kita nampak langitnya tenang. Kita tak nampak ada taik bintang yang dipancar atau yang jatuh, tak ada. Di langit tadi seperti safhatun hadiyah. Tak berlaku apa keributan. Bintang-bintang semua macam tak bergerak belaka. Semua terdiam belaka. Dan bulan tadi, tuan saya, bulan tadi macam tak nak bergerak ke tempat lain. Dia kaku kat situ. Kan bulan tak ada. Dia kaku di situ. Tanpa ditutup oleh awan. Tak ada boleh kata. So awan pun stop, tak nak gerak. Umpama kita bertafakur lah. Tafakur kejap. Dia senyap. Cuma jantungnya jangan tak bergerak. Itu panggil maut mati. Yang lain semua tak gerak datang nak tafakur. Sebab nak nyanyi lagu negaraku. Itu yang ketiga. Tanda ketiga. Dan tanda keempat yang Allah naskan dalam Quran. Turunnya malaikat. Tanazzalul malaikat. Ya, itulah tandanya. Bila Allah tanda, apakah kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Lebih baik 1000 bulan. Apa dia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat semuanya. Dan Jibril. Ini dipanggil zikrul khas ba'dal am. Menyebut nama Jibril, padahal malaikat tu dah cukup sebab Jibril pun memang malaikat. Nak tunjuk keutamaan Jibril AS. Allah memulihkan Jibril. Yang sebelum ini Jibril sentiasa turun menyampaikan wahyu pada Nabi SAW.
Bila mana Rasulullah wafat, maka Jibril tak boleh lagi turun. Jibril merindui bumi kerana ada kemuliaannya di situ menghantar wahyu pada Nabi SAW. Maka Allah hadiah kepada Jibril untuk turun pada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Maka turun Jibril AS. Maka ini seolah-olah kita, Tuan Syed, kalau kita baca hadis Ummu Aiman menangis pada Rasulullah ketika mana Rasulullah wafat. Abu Bakar dan Umar berkata, jom kita ziarah Ummu Aiman. Sebab bila Rasulullah wafat, sahabat fikir apa yang Nabi biasa buat. Mereka nak hidupkan balik kenangan. Lalu antaranya mereka kata Nabi sentiasa ziarah Ummu Aiman, ibu yang menjaganya waktu kecil. Maka waktu diziarah, mereka melihat Ummu Aiman menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Ummu Aiman? Lalu kata Ummu Aiman, aku bukan menangis kewafatan Nabi SAW, tetapi terputusnya wahyu dari langit. Sudah tidak turun lagi Jibril ke bumi. Keberkatan itu terputus. Maka Allah memulihkan Jibril pada malam itu kadang untuk dia turun. Turunlah balik tempat di mana dia selalu turun menyampaikan wahyu bukan kepada Nabi Muhammad SAW saja, pada semua Nabi-Nabi sebelum itu. Tuan Syed, kalau Tuan Syed ada satu tempat biasa kerja lama situ, takkan tak nak turun. Jumpa member lama, kawan-kawan lama. Nak turunlah sekali. Tak, kalau datang Johor mestilah turunlah Pasir Gudang, jumpa member lama sekali. Jadi Jibril pula kerinduan dia lain. Kerinduan ni atas asas ketaatan pada Allah. Maka Allah beri dia memimpin malaikat turun pada malam tu Qadar. Itu ialah tandanya. Namun tanda keempat ni Tuan Syed, ada orang dapat rasa, ada orang dapat tengok. Allah. Ada orang cuma dapat tahu. Dapat tahu malaikat turun. Tapi tak rasa apa-apa. Ada yang dapat rasa Tuan Syed. Dan ada yang memang dapat tengok. Sebab itu di sini ulama membahaskan tentang apakah manusia boleh melihat malaikat. Seperti Imam Suyuti dalam kitab Tanwirul Halik, dia menyebut perbahasan ulama tentang possibility, ihtimalat atas sebahagian manusia boleh melihat malaikat. Bagaimana hadis Ibn Abbas, hadis Umar Al-Khattab. Kita bacakan hadis tentang Islam, ihsan, iman. Umar tengok seorang lelaki yang serba putih, serban putih, jubah putih. Walam nara alaihi athar safar, tapi tak ada kesan musafir. Nampak macam orang jauh. Lalu Nabi tanya, wahai Umar, kamu tahu siapa? Itu Jibril yang datang mengajar agama kamu. Berarti Umar nampak itu Jibril AS. Sama juga hadis Ibn Abbas, waktu Abbas bin Abdul Muttalib hantar Ibn Abbas untuk jemput Rasulullah datang rumah, Ibn Abbas tengok Nabi sedang bercakap dengan seseorang. Maka dia tak kacau, dia pun balik. Kata ayah ni, kenapa tak ajak Rasulullah, tak beritahu ada Nabi ada urusan, dia cakap dengan orang. Lalu Abbas jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi anakku datang. Nak beritahu sesuatu, nak jemput datang rumah. Tapi kamu bercakap dengan seseorang. Apakah dia melihatnya, kata Rasulullah? Ya, dia melihatnya. Dia akan diuji dengan buta mata akhir usia. Sebab dia melihat malaikat. Dia melihat malaikat. Dan kalau kita baca, dia datang lebih Abbas yang wafat di Taif. Dia meninggal dalam keadaan dia buta. Kesan dia melihat malaikat. Kemuliaan dia itu tanda. Jadi di situ dikatakan 4 tanda. Dan yang kita sebut 15 tanda pula, mari mana pula? Ini pengalaman ulama-ulama. Ulama-ulama, dan kita tak boleh nafi pengalaman ulama ni. Terpaksa menyampuk, Ustaz. Terpaksa menyampuk sikit. Yang keempat tu, malaikat turun, Ustaz kata ada orang tahu, ada orang rasa, dan ada orang nampak. Adakah zaman selepas zaman sahabat ni ada kemungkinan lagi orang nampak, Ustaz? Tidak ada kemustahilan. Bukanlah sahabat tak punya khususiat untuk melihat malaikat. Tidak punya khususiat itu. Kan ia khususiat umat Islam dan orang yang bertakwa kepada Allah. Maka sebahagian para tabi'in melihat, sebahagian para ulama lain melihat, ulama soleh melihat. Wa imma dalam mimpi, wa imma pada alam jaganya dan sebagainya. Pernah seorang ulama berkata, aku bermimpi pada malam itu, malaikat turun ramai daripada langit. Maka aku dapati ia adalah malam ganji pada malam Ramadan. Maka aku mengatakan inilah Lailatul Qadar. Tanda mulai mimpi yang tak memang disepakati ataupun sebahagian mereka melihat. Itu yang saya katakan. Imam Suyuti bahaskan perkara ini, possibility. Selain daripada sahabat melihat, apakah yang lain boleh? Ada diriwayatkan tabi'in, ada kisah-kisah orang-orang soleh, kisah Ibrahim bin Adam, kisah Fudail bin Iyad yang menceritakan melihat malaikat di Baitul Maqdis. Ia masyhur dalam banyak kitab-kitab.
Jadi kita tak ada kata tipu sebab tak ada sanad. Tak. Sanad berkait dengan hadis Nabi SAW. Tetapi pengkhabaran tentang ulama ini, bila kita katakan ada jalur cerita yang memang sahih, tak ada tohmahan, maka kita boleh terima. Tapi tak wajib terima. Tak macam hadis Nabi lah. Riwayat Nabi ni wajib terima. Kaitan para ulama ni terpulanglah nak terima tak nak terima. Tapi ada. Dan mereka ini tidaklah dikategorikan orang yang menipu atau sebagainya. Termasuk yang membawa cerita tersebut. Wallahualam. Dan tidak membentuk syariat. Ya, tak membentuk apa-apa hukum. Tak tasyri'. Maknanya dia kata jumpa malaikat tu dia tidak membawa satu syariat. Yalah. Kalau saya kata saya jumpa malaikat, sebagai contoh lah saya jumpa. Saya bukan nak ubah apa-apa. Tapi saya pun ambil risiko kalau saya kata saya jumpa malaikat. Kalau orang kata saya bodoh, tanggung je lah. Orang kata menipu. Sebab bila kita membocorkan rahsia, antara ini ialah kita kena berani menghadapi kecaman manusia. Kalau kita benar, kerana siap rahsia Allah. Amanah. Tapi kalau seorang tu beritahu, dia mesti berhadapan dengan kecaman manusia. Kalau dia ikhlas pada Allah, dia akan kuat. Kalau dia tidak, maka dia akan tarik balik apa yang disebut. Ternyata dia menipu. Ya. Ustaz nak sambung dia anak saya menyampuk. Ustaz kata ada 15 yang Imam Syafi'i sebut tu. Pengalaman tu. Saya tak kata Imam Syafi'i sebut 15 tu. Sebahagian ulama' berdasarkan pengalaman mereka mungkin menyebut ada 10 tanda lagi, ada 14 tanda, ada 15. Ia berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Antaranya ialah kalau kita lihat